Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Summa ma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, di hadapan saya para ibu, para bapa, juga yang saya hormati tuan host kita, Tuan Muhsin Malis, Encik Aizul, dan yang seterusnya juga yang saya muliakan Encik Muhammad Amirul Nazri bin Zakaria selaku Setiausaha JPKK Kangkar Tebrau, Encik Wahid bin Katan yang berusaha pengurusi KRT Desa Mutiara, dan yang berusaha Encik Muzaffar bin Muhammad Zaki YDP ISMA Johor Bahru, serta tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, saya Muhammad Hakimi bin Luqman daripada Gerakan Solidariti Pembebasan Palestin GSPP. InsyaAllah pada pagi ini memohon sedikit masa daripada tuan-tuan, dan sementara tuan-tuan mungkin berada di sini, ada yang mungkin menunggu anak-anak yang sedang mewarna kan, dan juga ada yang datang atas urusan-urusan yang lain. Dan di kesempatan ini insyaAllah sama-sama kita ambil kesempatan untuk duduk dan bersama-sama kita mendengar dan juga berbincangkan perihal berkenaan isu saudara kita yang berada di Gaza, Palestin sana, yang mana sehingga ke hari ini sudah lebih 100 hari di dalam konflik peperangan Taufan Al-Aqsa. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pertama-tamanya marilah bersama-sama kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan dan keselamatan untuk saudara-saudara kita yang berada di sana, yang berada di Palestin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mereka perlindungan, memberikan mereka kekuatan, dan juga memberikan mereka ketenangan dan kelapangan hati. Yang mana kita lihat pada hari ini masih lagi berlaku serangan secara terus-menerus, masih lagi berlaku pengeboman, masih lagi berlaku serangan tak kira waktu siang maupun malam, tak kira di tempat yang terbuka ataupun tertutup, bahkan di hospital, di kem-kem pelarian pun sekarang pun masih lagi tak selamat, tuan-tuan. Bahkan kita dikhabarkan juga hospital-hospital juga ada diserang. Dan baru-baru ini juga berita yang terbaru adalah ada tentera Israel mengarahkan untuk penduduk Palestin mengosongkan tempat. Tetapi di dalam proses pengosongan tempat tersebut, apa yang berlakunya kejadian tembak menembak, tuan-tuan. Berlakunya adanya warga Palestin yang dibunuh. Dan insya-Allah pada pagi ini kita cuba nak fahamkan balik sebenarnya apa yang berlaku, tuan-tuan, pada hari ini di Palestin, tuan-tuan. Dan juga sama-sama juga, tuan-tuan, untuk kita ni sentiasa doakan juga negara kita ni supaya aman daripada serangan tersebut lah. Yang mana kita ni walaupun, tuan-tuan, jauh daripada apa yang mereka hadapi di Palestin, tapi tak mustahil
Kalau kita tak belajar daripada apa yang berlaku, boleh jadi juga akan terjadi juga di sini. Baiklah tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah SWT, firman Allah Subhanahu wa taala, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul alim. Sadaqallahul azim. Surah Al-Isra ayat yang pertama yang menyebutkan bahawa Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hamba-Nya pada malam hari dari Masjidil Haram iaitu kota Mekah ke Masjidil Aqsa iaitu ke Masjidil Aqsa allazi barakna haulahu yang telah kami berkati di sekelilingnya linuriyahu min ayatina untuk kami menunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami innahu huwas sami'un alim atau kama qala. Sadaqallahul azim. Jadi saya mulakan dengan ayat surah Al-Isra yang mana sekarang ni pun kita berada dalam penghujung, kita dah masuk pun bulan Syaban dan kita berada dalam musim sambutan memperingati ulang tahun peristiwa Isra dan Mi'raj tuan-tuan. Dan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Masjidil Haram dan juga Masjidil Aqsa, yang mana dua masjid ini menjadi tempat perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrakan, digerakkan daripada kota Mekah iaitu Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa iaitu di Baitul Maqdis. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama yang kita kena faham berkenaan dengan Palestin adalah di dalam Palestin adanya Baitul Maqdis, iaitu suatu tanah yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Dan juga suatu perkara juga yang kita kena tahu berkenaan dengan Baitul Maqdis, di dalamnya adanya Masjidil Aqsa, yang mana Masjidil Aqsa ini merupakan kiblat pertama orang Islam sebelum orang Islam bertukar kiblat solat menghadap kota Mekah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, Masjidil Aqsa, kita lihat Masjidil Aqsa ni merupakan masjid yang ketiga yang paling mulia kalau ikut ranking 3 masjid yang paling mulia. Dan juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, janganlah kamu bermusafir ke banyak tempat sebelum kamu pergi ke 3 tempat ini. Iaitu yang pertamanya adalah Masjidil Haram, yang kedua adalah masjidku iaitu Masjid An-Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa iaitu yang berada di Palestin di Baitul Maqdis. Dan tuan-tuan yang dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala solat di Masjidil Aqsa adalah 500,000 kali ganda pahala sekiranya kita dapat bersolat di dalamnya. Itu masjid yang ketiga tuan-tuan. Kalau masjid yang pertama dan kedua tu lebih besar lagi lah kan. Dan juga di Masjidil Aqsa di Palestin juga adalah bumi kelahiran para nabi dan para rasul. Kebanyakan nabi dan rasul pernah diutuskan di Masjidil Aqsa di kawasan Palestin. Lebih kurang dalam 50 orang nabi dan rasul yang telah pernah diutuskan di sana. Dan juga Masjidil Aqsa juga adalah tanah milik umat Islam, sama seperti dua tanah haram iaitu di tanah kota Mekah dan juga kota Madinah. Ini yang kita kena faham lah. Yang pertamanya adalah Masjidil Aqsa adalah tanah suci milik umat Islam. Dan yang seterusnya juga, apa yang saya nak kongsikan juga kepada tuan-tuan adalah apa yang berlaku sekarang adalah perkara yang telah berlaku selama lebih kurang 75 tahun tuan-tuan. Dan juga apa yang berlaku di Palestin pada hari ini, pada peperangan kali ini telah bermula bila? Telah bermula pada 7 Oktober 2023 tahun lepas. Dan sehingga kali ini kalau kita kira lah, dah Oktober, November, Disember, dah masuk Januari dan dah masuk Februari, dah nak masuk
bulan yang kelima lah, peperangan Taufan Al-Aqsa. Dan tuan-tuan, untuk pengetahuan tuan-tuan juga, pada siri-siri peperangan pada kali ini adalah peperangan yang berbeza dengan tahun-tahun yang sebelum ini. Kalau kita lihat tahun sebelum-sebelum ini, tentera Israel kebanyakannya menyerang orang Islam ketika bulan Ramadan dan juga ketika umat Islam sedang dalam keadaan tak bersedia. Tapi pada tahun ini, pada peperangan kali ini berbeza. Pada operasi Taufan Al-Aqsa berlakunya serangan secara ofensif daripada tentera Hamas kepada tentera Israel yang mengakibatkan ramai pegawai keselamatan Israel berjaya ditangkap oleh tentera Hamas. Dan juga untuk serangan yang kali ini merupakan serangan yang telah dirancang dan tidak diketahui oleh tentera Israel yang dilancarkan oleh tentera Hamas. Baiklah tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita faham juga apa yang berlaku di Palestin, yang pertama yang kita kena ingat adalah mereka sedang mempertahankan tanah air mereka. Dan juga sebenarnya kalau kita lihat, penduduk Israel hampir-hampir berjaya untuk menjayakan agenda mereka menubuhkan Israel Raya, yang mana mereka telah pun sebelum ini melakukan normalisasi dengan negara-negara Arab di sekeliling mereka. Dan ada 4 buah negara Arab yang telah bersetuju untuk bekerjasama dengan Israel dan menerima dan mengiktiraf kewujudan negara Israel dan juga menjadikan negara Israel sebagai diplomat negara mereka. Maksudnya bila mana normalisasi ini berlaku, mereka menerima untuk orang Israel membuka kedutaan di negara mereka. Antaranya seperti yang berlaku di Morocco, di UAE, di Bahrain. Ini antara negara-negara yang telah mengiktiraf Israel sebagai negara yang wujud untuk diadakan hubungan diplomasi. Dan negara Arab yang lain seperti Jordan on the way, negara Mesir on the way, negara Arab Saudi pun dalam proses. Tapi bila mana berlakunya perang Taufan Al-Aqsa ni, ada sebahagian negara-negara Arab yang telah mengambil langkah berjaga-jaga dan juga telah mengubah pendirian mereka. Tetapi secara hakikatnya kalau kita lihat hari ini pun, apa yang berlaku adalah negara-negara Arab memang dah cenderung ke arah untuk menormalisasikan hubungan dengan tentera Israel. Kalau kita lihat sejarah di antara hubungan negara-negara Arab dengan negara Israel ni bukanlah benda yang biasa sebenarnya, bila mana negara Arab ni boleh ada hubungan baik dengan negara Israel. Dan kalau kita lihat dahulu pernah berlaku perang di antara negara-negara Arab dengan negara Israel, dan tentera Israel berjaya dikalahkan pada tarikh 6 Oktober 1973. Yang mana ketika ini mereka berjaya dikalahkan di kubu di Sinai di Mesir. Dan perkara ini yang menjadi satu kemenangan yang besarlah buat tentera Arab ketika itulah pada 6 Oktober. Dan boleh jadi juga serangan pada 7 Oktober tu sebenarnya adalah mengambil peristiwa daripada apa yang berlaku pada peristiwa 6 Oktober. Okay. Dan juga untuk pengetahuan tuan-tuan, apa yang berlaku juga di antara negara-negara Arab dengan negara Israel ni juga, mereka juga pernah menjalankan boikot minyak kepada orang Amerika dan juga orang Israel. Jadi masa tu negara Arab pernah menjalankan boikot, tidak mengeluarkan minyak kepada negara-negara yang menyokong kerajaan Israel. Itu yang pertamalah. Okay, kita lihat serangan yang berlaku di Palestin. Yang pertamanya adalah sebenarnya tentera Hamas memberikan reaksi terhadap perancangan kerajaan Israel untuk menubuhkan Israel Raya. Dan yang kedua pula, serangan Taufan Al-Aqsa yang dilakukan oleh tentera Hamas juga sebenarnya adalah sebagai satu reaksi kepada perancangan kerajaan Israel
untuk memindahkan penduduk Palestin yang berbangsa Arab daripada Palestin ke Semenanjung Sinai. Yang mana Semenanjung Sinai ini dia terletak bersebelahan dengan Palestin lah, yang mana ia berada di negara Mesir. Dan ini perkara yang tidak dipersetujui lah. Dan juga yang ketiganya adalah kerana kerajaan Israel bertegas untuk menjayakan agenda two state nation. Jadi iaitu mewujudkan coexist, mewujudkan dua negara, dua kerajaan dalam satu negara, iaitu dalam negara Palestin adanya kerajaan Israel dan juga adanya kerajaan orang Palestin. Dan juga two state solution ni juga adalah perkara yang sebenarnya disokong oleh negara-negara Eropah dan juga negara-negara Barat. Jadi ini perkara yang sedang diusahakan dan dijayakan oleh kerajaan Israel dan juga tentera Israel, iaitu untuk menjayakan two state nation. Dan juga sebagai umat Islam, kita kena menentang habis-habisan dan juga kena membantah penubuhan two state solution ni. Two state solution ni sebagai penyelesaian kepada apa yang berlaku dekat Palestin sana lah. Baiklah tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah SWT, itu adalah 3 sebab kepada berlakunya peperangan Taufan Al-Aqsa yang baru-baru ni. Kalau kita lihat dekat Palestin sana, sebenarnya memang setiap hari, setiap tahun dan saban tahun memang ada siri-siri peperangan yang berlaku. Dan juga sebenarnya penduduk Palestin memang sehingga ke hari ini masih lagi dikepung, masih lagi disekat bantuan bekalan makanan. Dan untuk makluman tuan-tuan, bantuan bekalan makanan yang kita sumbangkan hampir kesemuanya sebenarnya hanya masuk melalui sempadan di Rafah sana. Dan juga kalau kita nak cerita sempadan Rafah ni, keadaan dia memang banyak checkpoint lah. Dan juga kalau kita nak cerita bantuan makanan ni memang susah nak sampai lah sebenarnya. Walaupun mungkin kalau kita lihat satu dunia dah bagi sumbangan yang banyak kan. Dan kalau kita lihat sebenarnya kalau sumbangan makanan yang kita bagi untuk daripada negara kita saja pun dah cukup dah sebenarnya untuk bantu penduduk di Palestin sana. Tapi apa yang berlaku tak sampai semua lah sebenarnya. Yang sampai kebanyakannya disekat lah. Dan juga untuk pengetahuan tuan-tuan juga, bila mana kita lihat dekat sana sekarang ni, bekalan air dah terhad lah. Bekalan air, bekalan makanan dan semuanya dah sampai kepada tahap yang tidak mencukupi lah untuk yang baru-baru ni lah. Baiklah tuan-tuan, kalau kita lihat apa yang berlaku sekarang ni, sama ada apa yang kita boleh buat adalah berdoa ataupun kita ni menyampaikan bantuan ataupun boikot. Yang kedua ni menyampaikan bantuan dalam isu Palestin juga. Sebenarnya kalau kita lihat sebelum ni pernah ada isu mengatakan bantuan tak sampai kan. Tapi yang tak sampai tu sebenarnya adalah tak sampai kepada kerajaan Fatah. Kalau kita lihat dekat Palestin ni sebenarnya ada pecahan-pecahan tentera lah, atau pecahan-pecahan puak lah. Dekat sana ada Fatah dan juga adanya Hamas kan. Dan juga Fatah ni untuk makluman tuan-tuan, mereka adalah pihak yang banyak berpihak kepada orang Israel lah. Orang Israel lah. Tapi yang banyak memihak kepada rakyat sebenarnya adalah yang datang daripada kumpulan Hamas kan. Dan juga kalau adalah dakwah-dakwah yang kata bantuan tak sampai tu sebenarnya adalah dakwah daripada kumpulan Fatah. Dan kalau kita lihat sebelum ni yang banyak menjalankan kempen menyampaikan bantuan adalah melalui Aman Palestin lah. Dan kita lihat Aman Palestin sebelum ni ada menyampaikan bantuan, tapi melalui salurannya adalah melalui bantuan melalui Hamas lah. Dan kemudian yang ketiganya adalah boikot. Cuba kita fikir-fikirkan balik, ada sebahagian kita yang menentang boikot kan. Ada yang mengatakan bahawa boikot ni tak guna ataupun sia-sia, dia tidak mengubah apa-apa. Tapi kalau kita lihat dalam kisah Nabi Ibrahim AS, ketika mana beliau
hendak dibakar oleh kaumnya, datang seekor makhluk yang kecil yang kalau kita lihat tak boleh bagi kesan apa-apa pun, tapi makhluk tersebut tetap berusaha. Itu makhluk tersebut adalah burung pipit lah, yang mana burung pipit tersebut cuba untuk membawa air untuk memadamkan api tersebut. Tapi walaupun usianya kecil, tapi burung pipit tersebut mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitulah juga tuan-tuan, bila mana usaha kita ni untuk memboikot produk yang dikeluarkan oleh orang-orang Israel bukanlah usaha yang sia-sia sebenarnya. Dan dah banyak pun syarikat yang menyokong Israel ni telah pun turun saham mereka dan juga bungkus dan juga gulung tikar. Jadi sebenarnya usaha untuk kita ni memboikot bukanlah usaha yang sia-sia. Baiklah tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kita memahami isu Palestin, kita tidak melihat isu Palestin ini sebagai isu kemanusiaan semata-mata lah. Ada yang bersimpati dengan penduduk Palestin ni di atas dasar kemanusiaan kerana kasihan. Tapi kita kena ingat sekali lagi bahawa isu Palestin ni adalah isu akidah, yang mana bila mana kita bertindak ataupun bila mana kita memberikan reaksi dalam isu ini, maka ia juga akan menjadi satu persoalan dan juga akan menjadi jawapan kita sebenarnya di hari akhirat nanti. Yang mana di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan tanya kepada kita apa yang telah kita lakukan untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestin sana. Apa usaha yang telah kita berikan untuk kita membantu mereka walaupun mereka ni jauh. Jadi sebenarnya bukanlah isu Palestin ini isu kemanusiaan semata-mata. Kalaulah adalah isu kemanusiaan semata-mata, maka sudah tentunya kita masih lagi ada pilihan lah untuk kita membantu atau tidak membantu. Tetapi bila mana ia telah menjadi isu akidah, maka sebagai seorang Muslim, nak tak nak kita mesti merasakan bahawa ia juga adalah satu tanggungjawab agama untuk kita ni menyokong dan juga membantu perjuangan mereka di sana. Dan juga untuk situasi peperangan di sana, kalau kita lihat, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan bantuan sebenarnya kepada tentera-tentera Hamas di sana. Kalau kita lihat ketika mana hari pertama serangan Taufan Al-Aqsa dilancarkan, tentera kerajaan Amerika telah mengeluarkan berbilion-bilion US dollar untuk membantu tentera Israel dalam peperangan kali inilah. Itu hari pertama, dan juga kemudian bila datang hari yang seterusnya, perbelanjaan tersebut masih berjalan. Tetapi kesan daripada serangan Taufan Al-Aqsa ni sebenarnya dunia sedang menghadapi krisis ekonomi yang sangat teruk sebenarnya. Ini yang berlakulah. Dan juga suatu tamparan yang hebat juga untuk tentera Israel yang mempunyai teknologi yang canggih adalah apabila mereka kalah dengan tentera Hamas yang tidak memiliki senjata yang terlalu canggih dan juga tidak memiliki perbelanjaan yang besar, tetapi banyak kereta kebal yang berjaya diletupkan dan juga banyak tentera yang berjaya ditawan. Dan juga tentera Hamas pada kali ini telah menggunakan teknologi drone sebagai serangan kepada tentera Israel. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, saya rasa untuk sekadar itu sajalah yang saya dapat kongsikan pada pagi ini, untuk sebagai kita sambil-sambil duduk, sambil-sambil juga kita ni memikirkan nasib dan keadaan saudara kita yang berada di sana. Kita ni umat Islam, ikatan persaudaraan kita bukan sekadar melalui darah daging yang sama, tetapi juga kita sebagai seorang Muslim, ikatan kita adalah ikatan akidah. Bila mana seseorang itu mengucapkan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia telah menjadi saudara kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Jadi bila mana kita faham bahawa orang yang beriman itu saudara, maka hendaklah kita melayan juga orang-orang yang beriman yang lain sebagai ahli keluarga kita.
kan. Cubit per kiri, terasa per kanan. Begitulah juga kan, bila mana kita lihat apa yang berlaku pada saudara-saudara kita di negara Islam sana yang diserang oleh tentera Israel, maka kita juga turut merasai penderitaan yang dirasai oleh mereka. Dan juga untuk apa yang berlaku di Palestin juga adalah satu perkara yang jelas dan nyatalah. Maksudnya kali ini bukanlah kita tak kenal siapa lagi musuh kita kan. Kali ini memang sudah terang lagi bersolok. Tentera Israel melakukan serangan secara terbuka kan, dan juga secara terang-terangan, tidak ada selindung lagi, bukan lagi melalui proksi kan, seperti yang berlaku di Syria kan. Tapi di Palestin ini memang jelas musuh Islam iaitu orang kafir Zionis laknatullah menyerang orang-orang Islam di sana dan juga menyiksa kan, dan juga menindas keadaan umat Islam di sana. Jadi sekali lagi saya mohonlah untuk sama-sama kita ni tidak putuslah mendoakan keadaan mereka kan. Kalau tuan-tuan ada hafal kunut nazilah, baca kunut nazilah setiap kali solat kan. Dan juga kalau tuan-tuan ada masa untuk tunaikan solat hajat, buatlah solat hajat. Dan kalau tuan-tuan ada juga masa untuk mengajak ahli keluarga bermunajat, lakukanlah munajat, mendoakan kesejahteraan saudara-saudara kita yang berada di sana. Mudah-mudahan dengan doa-doa kita ni menjadi senjata dan kekuatan untuk mereka. Dan juga mudah-mudahan dengan doa kita ni Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kehidupan kita insya-Allah. Jadi insya-Allah sama-sama kita bacakan doa untuk mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهزم الكفرة والمبتدعين السيئة والمشركين. اللهم ارفع عنهم القهط والبلاء والحرب والاعتداء. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا حازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اهزمهم وانصرنا عليهم اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان وخصوصا في بلاد فلسطين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصرهم يا الله. اللهم انصرهم يا الله. اللهم انصرهم يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk dan lemah tu saya mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa atau tersilap kata atau mungkin ada kata-kata yang menyinggung hati tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan sama-sama kita perbarui azam kita, perbarui nafas kita pada hari ini, perbarui semangat kita pada hari ini untuk membantu saudara-saudara kita di sana, dan juga perbarui semangat kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita cuba usahakan satu perancangan untuk macam mana kita nak bantu membebaskan saudara kita di Palestin sana, insya-Allah. Sekian sekali lagi terima kasih tuan-tuan kerana sudi mendengar. Dan mudah-mudahan Allah SWT memberkati kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.